Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui puji-pujian kami sudah meninggikan dan memuliakan Engkau. Dan pada saat ini Bapa, kami rindu kebenaran firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Kami membutuhkan kuasa daripada Allah Roh Kudus yang mencelikan mata rohani kami. Sehingga kami boleh mengerti seperti apa yang Tuhan inginkan kami mengerti. Tuhan pimpin berkati juga kedua hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu yang sempurna. Bapa, dengarkan doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita sekalian, shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, masih di dalam suasana memperingati hari Pentakosta pada bulan ini. 今天的气氛还是在纪念这个月的五旬节。 Ya, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 我们将思想一个主题，就是行在圣灵的大能中。 Nah, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, 透过今天早上上帝的话语， kita akan menemukan pimpinan yang daripada Tuhan. 我们将晓得上帝的引导， Kita akan beroleh kekuatan yang daripada Allah. 我们将获得从上帝而来的力 Dan 量， juga arah kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita. 而我们将获得在生命里的生活方向。 Ya, mari kita melihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. 我们一起来翻开我们的圣经，在约翰福音14章16到17节。 Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Ada di bagian bawahnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。 Saya akan mulai dengan sebuah kesaksian yang nyata. 我要以一个真实的见证开始。 Tahun 1952, 1952年的时候， ada seorang perenang yang bernama Florence Chadwick. 有一个游泳员名叫 Florence Chadwick， Dia berusaha berenang menyeberangi Selat Catalina sejauh 34 kilometer. 他试图呢游泳横渡344公里长的卡塔利娜海峡。 Dan ketika dia berenang lebih kurang 15 jam, 当他游了将近15个小时， di tengah-tengah air yang dingin dan ombak yang ganas, 在冰冷的海水和汹涌的波浪当中， tubuhnya lemah, tetapi yang paling melemahkannya bukanlah air dingin ataupun ikan hiu yang mengejar. 他的身体很疲惫，但是使他软弱的不是那个冰冷的海水或者是威胁他的那个鲨鱼。 Masalahnya adalah kabut yang tebal menghalangi pandangannya. 真正的问题呢，是遮掩他视线的浓雾。 Ketika dia tidak bisa lagi melihat pandangan ke depan, 当他看不见前方的时候， akhirnya dia menyerah dan naik ke perahu penyelamat. 最终他放弃了，也上了搜救船。 Beberapa saat kemudian, 不久之后呢， ketika dia sudah berada di perahu penyelamat, 当他在搜救船 dia 上面， melihat kabut lambat laun tersingkap. 他看到了浓雾悄悄地散去了。 Ternyata dia hanya berjarak setengah mil dari garis akhir. 原来他距离他的终点线只有大约1英里半。 Dia gagal bukan karena dia tidak mampu berenang lagi. 他失败
败不是因为他没有能力游泳， Dia gagal karena kehilangan pandangan tujuan di depan. 他失败因为他失去了对前面的目标。 2 bulan kemudian, 2个月后， dia mencoba lagi hal yang sama. 他再次的尝试同样的事， Dan dia berhasil memecahkan rekor pada waktu itu. 这次他已经成功的打破了新纪录。 Dan ketika dia ditanya, 当有人问他的时候， apa rahasianya? 你的秘诀是什么呢？ Dia berkata, musuh terbesar saya bukanlah air dingin atau kelelahan. 他说：“我最大的敌人不是冰冷的水或者我的疲惫， Musuh terbesar saya adalah kabut yang menghalangi pandangan di depan saya. 我最大的敌人是阻挡我视线的浓雾。” Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya. 我们身为信徒的生活也是如此。 Banyak kali kita merasa lelah menghadapi kehidupan. 很多时候，我们面对生活的时候感到很疲累， Masalah keluarga, 家庭的问题、 masalah pekerjaan, 工作的压力、 pergumulan ekonomi, 经济的挣扎， atau mungkin juga masalah sakit penyakit. 或是我们有一些的疾病。 Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita tidak mampu bertahan. 弟兄姐妹，不是我们自己无法坚持下去， Tapi masalahnya kita tidak lagi bisa melihat jelas pimpinan Tuhan di depan. 但是因为我们无法再清楚的看见上帝的引导。 Tetapi sebuah kabar baik diberitahu kepada kita pada pagi hari ini. 但是今天早上，对于我们每个人有一个好消息， Tuhan Yesus mengetahui segala kelemahan dan keterbatasan kita. 主耶稣了解我们的软弱，了解我们的有限。 Sekalipun dia sudah naik ke surga, 即便他已经升天， dia memberikan penolong bagi murid-muridnya. 他给了他的门徒们保惠师， Roh Kudus akan menolong kita memandang Kristus. 圣灵将帮助我们瞩目仰望耶稣， Dan bahkan terus berjalan sampai akhir kehidupan kita. 甚至继续的前行，直到我们生命的终点。 Tujuan utama daripada Roh Kudus adalah agar kita semakin mengenal Kristus. 圣灵的主要目的是好让我们更加的了解主耶稣。 Roh Kudus datang bukan menggantikan Kristus. 圣灵降临不是为了要取代主耶稣， Roh Kudus hadir untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan umatnya. 圣灵降临是为了让基督降临在他子民的生命。 Oleh sebab itu ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, 所以当我们被圣灵充满的时 akan 候， membuat kita semakin mengasihi Kristus. 就会让我们越来越爱基督， Dan semakin mentaati Kristus. 也越来越顺服基督， Dan hidup di dalam kemuliaan Kristus. 并且活在基督的荣耀里。 Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan hidup berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. 亲爱的弟兄姐妹，今天我们将思想行走在神灵的 Ini 大 artinya 能中。 hidup yang terus dipimpin, dikuatkan, dan diarahkan oleh Roh Allah. 这意味着一个持续被上帝的圣灵引导、坚固，并且指引的生命。 Ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari. 我们将学习3个真理。 Yang pertama, 第一个真理， berjalan dalam kuasa Roh Kudus berarti kita tidak berjalan sendirian. 行在圣灵的大能中，表示我们不是独自行走。 Ya, firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. 圣经记载说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师。” Ini perkataan Tuhan Yesus sebelum penyaliban. 主耶稣说这句话，当他被钉十字架之前， Beberapa jam kemudian dia akan ditangkap, diadili, dan bahkan akan dihukum. 几个小时后呢，他将要被捉拿，他将受审，甚至被钉死十字架。 Dan pada saat itu murid-murid merasa ketakutan. 当时门徒们充满了恐惧， Mereka tahu bahwa guru mereka yang mereka kasihi akan meninggalkan mereka. 他们知道他们深爱的夫子将要离开他们。 Di dalam suasana hati murid-murid yang gelisah inilah Tuhan Yesus memberikan penghiburan. 就在这样门徒们焦虑的心情当中，主耶稣安慰了他们。 Akan hadirnya janji daripada Tuhan Yesus yaitu penolong yakni Roh Kudus. 耶稣应许赐下了
保惠师就是圣灵。 Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. 主耶稣说：“我会赐给你们一位保惠师。 Mengapa disebut penolong yang lain? ”为什么耶稣说另外一位保惠师呢 Kenapa？ Tuhan Yesus tidak mengatakan aku akan mengutus penolong saja? 为什么耶稣不单单说我赐给你们一位保惠师呢？ Ketika Tuhan Yesus berkata penolong yang lain, 当耶稣说另外一位保惠 ini 师的时候， menyatakan sebuah kesetaraan akan yang hadir dengan diri Yesus Kristus. 他其实正在宣告圣灵与基督是同等的， Yang akan melanjutkan kehadiran dan pelayanan Yesus Kristus di tengah-tengah umatnya. 圣灵将要继续基督在世上的工作。 Kata penolong dalam bahasa aslinya itu parakletos. 这个保惠师的原文呢是 parakletos， Parakletos itu bisa dimengerti sebagai penolong, penghibur, pembela, penasehat, ataupun pendamping. parakletos 的意思是帮助者、安慰者、辩护者、谋士或者同行者。 Seorang teolog Injili dan juga penulis Kristen yang sangat-sangat berpengaruh yang bernama G.I. Packer mengatakan, 有一个非常有影响力的福音派神学家，并且基督教作家，他曾经说过， Roh Kudus bukan sekedar memberikan pertolongan kepada orang percaya. 圣灵不仅仅给予信徒帮助， Dia sendiri adalah kehadiran Allah yang berjalan bersama dengan umatnya. 他本身就是上帝与他子民同行的灵在。 Roh Kudus bukan sekedar kekuatan atau kuasa ilahi. 圣灵不是只是一种神圣的力量或者是能 Roh 量， Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang hadir beserta dengan umatnya. 圣灵是上帝自己亲自临在，并且与他的子民同在 Dalam。firman Tuhan yang kita baca tadi, maka kita akan mengerti akan pemahaman Allah Tritunggal. 我们所读的经文当中，让我们理解了关于三位一体的上帝。 Allah Bapa memberikan Roh Kudus. 父神赐下圣灵， Allah Anak mengutus Roh Kudus. 圣子差遣圣灵， Allah Roh Kudus menyertai umat Allah. 圣灵降临，并且与上帝的子民 Bapak 同 Ibu 在。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， numpang tanya, 请问 mengapa murid-murid butuh penolong? 为什么门徒们需要保惠师呢？ Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya setelah dia tidak lagi bersama dengan dia secara jasmani. 因为主耶稣知道他们将要面对什么，而且主耶稣在肉体上也无法与他们同在， Mereka akan mengalami penolakan. 他们将经历季节， Mereka akan mengalami penganiayaan. 他们也将经历逼迫， Mereka akan mengalami penderitaan. 他们将经历苦难， Bahkan juga akan mengalami kematian oleh karena pemberitaan Injil. 甚至因为传福音而受死。 Oleh sebab itu Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendirian. 所以主耶稣没有让他们孤单的前行。 Beberapa hari yang lalu, 几天前， ketika saya bersaat teduh, 当我灵修的时候， saya membacakan satu bagian firman Tuhan, 我读到了一段的经文， yaitu tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya. 就是关于施洗约翰被斩首的事情。 Ketika saya merenungkan kisah ini, 当我思想这个故事， saya merenungkan bukankah Yohanes Pembaptis ketika dia dilahirkan dipenuhi oleh Roh Kudus? 我在思想施洗约翰被生下来的时候，他不是充满圣灵吗？ Ketika dia memenuhi tugas atau misi yang Tuhan berikan bagi dia, dia menyelesaikannya dengan baik. 他已经完美的完成了上帝给他的任务。 Tetapi kenapa akhir kehidupannya sepertinya begitu tragis? 为什么他生命的结局那么的可悲呢？ Tiba-tiba di dalam pikiran saya juga terbersit kehidupan para rasul. 突然间，在我的脑海中也浮现了门徒们的结局。 Hampir semua daripada para rasul matinya juga tragis. 这些门徒们
差不多所有人也是死得很惨。 Ada yang mati disalibkan dengan cara terbalik. 有的人是被倒钉十字架， Ada yang dipenggal kepalanya. 有的是被斩首， Ada yang ditarik dengan kuda. 有的人被马扯开， Ada yang digoreng hidup-hidup. 有的活活的被炸了。 Tetapi untungnya tidak mati. 但是很幸运的是没有死。 Saya merenungkan. 然后我在思想， Mengapa mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus, 为什么这些被圣灵引导的人， mereka yang dipakai Tuhan luar biasa, 被上帝大大使用的人， tetapi akhir kehidupan mereka begitu tragis? 他们生命的结局那么的悲惨呢？ Ketika saya merenungkan sejenak, 当我思想这件事， seakan-akan Roh Kudus berbicara di dalam hati saya dan berkata, 就好像圣灵在心里对我说话， justru karena mereka dipenuhi Roh Kuduslah, 恰恰是因为他们被圣灵充满， mereka siap menghadapi penganiayaan. 他们已经准备好接受逼迫， Mereka siap menghadapi pengorbanan diri. 他们已经准备好牺牲 Oleh 自己。 karena mereka dipenuhi Roh Kuduslah, 正是因为他们已经被圣灵 mereka 充满， berani mempersembahkan hidup dan nyawa mereka kepada Tuhan. 他们愿意把他们的生命奉献给上帝。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita selalu berpikir orang yang dipimpin Roh Kudus pasti semuanya baik-baik dan lancar. 我们总是想被圣灵充满、被圣灵引导的人，一定生活的一帆风顺。 Tapi kalau kita memperhatikan apa yang firman Tuhan nyatakan, 但是如果我们仔细观察上帝话语对我们说的， sepertinya berbeda dengan apa yang kita pikirkan selama ini. 和我们所想的是不一样的。 Ketika Tuhan Yesus baru saja dibaptis, 当主耶稣刚刚受洗的时 Roh 候， Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun. 圣灵就引导他到旷野， Untuk apa? 为了什么呢？ Untuk apa? 为了什么呢？ Hah? Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun untuk apa? 圣灵引导主耶稣到旷野是什么目的呢？ Dicobai iblis sampai 3 kali. 是为了让魔鬼能够试探他3次。 Kita selalu berpikir 我们总是会想， orang yang dipimpin oleh Roh Kudus 被圣灵引导的人 pasti akan terhindar dari berbagai pencobaan. 一定会免去种种的试探。 Tetapi kalau kita melihat kehidupan Roh Kudus, kehidupan Tuhan Yesus, 但是如果我们观看主耶稣的生命， dia baru saja dibaptis. 他刚刚受洗， Dia dipimpin oleh Roh Kudus 他是被圣灵引导的， untuk menghadapi pencobaan. 是为了要面对试探。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita yang percaya pada Tuhan Yesus, 我们这些信主的人， bukan berarti kita akan terhindar dari pencobaan. 不是代表着我们可以免于试探， Sama seperti Tuhan Yesus, 就好像主耶稣一样， ketika menghadapi pencobaan, 当他面对试探的时候， 3 kali dia dicobai oleh iblis. 他3次被魔鬼试探， 3 kali juga Tuhan Yesus mempergunakan ayat firman Tuhan mengalahkan pencobaan iblis. 主耶稣也3次的战胜了魔鬼，透过上帝的话 Ini 语。 juga memberikan penghiburan kekuatan bagi kita. 这对于我们来说是一种安慰和力 Ketika 量。 kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. 当我们的生活是充满了圣 Ketika 灵 kita 的时候， menghadapi pencobaan, 当我们面对试探的时候， kita tidak sendirian. 我们并非孤单一 Roh 人。 Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan 圣灵会提醒我们关于上帝的话 untuk 语， menghadapi segala pencobaan daripada iblis 为了面对从魔鬼而来的种种试 dan 探， menangkannya. 并且战胜它 Oleh。sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， paradigma kita selama ini orang yang dipimpin oleh Roh Kudus mungkin akan berbeda. 我们思想的方式关于被圣灵引导的人可能是不同的。 Kehadiran Roh Kudus bukan berarti hidup orang percaya bebas dari masalah. 圣灵的同在不代表信徒的生活是一帆风顺的。 Semua hamba Tuhan, semua para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. 所有的门徒，所有上帝的仆人都面对了生活中种种的困难， Namun mereka tetap teguh 但是他们仍然的坚定不 karena 移， Roh Kudus hadir menghibur mereka.
因为圣灵安慰了他们， Karena Roh Kudus hadir menopang iman mereka. 因为圣灵灵在扶持着他 Karena 们， Roh Kudus hadir menguatkan mereka. 因为圣灵与他们同在，坚固了他们。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika engkau dan saya percaya pada Tuhan Yesus. 当你和我信了主耶稣， Ketika engkau menghadapi masalah yang berat. 当你面对很艰难的问题， Engkau masih bisa berdoa pada Tuhan Yesus. 你还能向主耶稣祷 Engkau 告， masih bisa datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. 你还能来到教会来敬拜上帝， Mulutmu masih bisa bernyanyi memuliakan Tuhan. 你的嘴唇还能赞美上帝， Itu membuktikan Roh Kudus hidup di dalam hatimu. 这代表圣灵住在你的里面。 Ketika engkau menghadapi sakit penyakit yang sangat berat, 当你面对很严重的疾病， hatimu tetap tenang. 你的心里仍然很安静， Seakan-akan ada damai sejahtera dan penghiburan yang nyata. 就好像有一个真实的安慰和平静。 Itu buktinya Roh Kudus diam di dalam kamu. 这证明了圣灵住在你的里面。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， mungkin selama ini doa Anda belum dijawab. 可能这个时候你的祷告还未蒙应允， Mungkin penyakit Anda juga masih ada. 可能你的疾病还在。 Firman Tuhan hari ini memberitahu Anda dan saya. 圣经的话语告诉你和我， Kita tidak berjalan sendirian. 我们并非孤单行走， Roh Kudus beserta dengan kita. 圣灵时时刻刻的与我们同在。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Roh Kuduslah yang senantiasa beserta dengan kita. 是圣灵时时刻刻的与我们同在， Dia telah ada di dalam kita. 他已经在我们里面了。 Pertanyaannya adalah, 问题是， mengapa kita memiliki Roh Kudus 我们为什么会拥有圣灵呢？ sehingga kita bisa berjalan di dalam kuasa Roh Kudus? 好让我们可以行在圣灵的大能中呢？ Poin kedua memberitahu pada kita rahasianya. 第二点告诉我们关于这先知的秘诀： Berjalan dalam kuasa Roh Kudus adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. 行在圣灵的大能中是恩典，并非人自己的努 Tuhan 力。 Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 7. 主耶稣在约翰福音14章7节说： Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. 乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。 Di sini Tuhan Yesus menjelaskan alasan mengapa dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. 在这里，耶稣解释了为什么世人无法接受圣灵 Dunia 的 yang dimaksud 原 di 因。 sini bukan setiap orang. 世人在这里并非意味着每个人， Tetapi dunia di sini menunjukkan sebagian orang yang tidak dapat menerima Roh Kudus. 世人指的是那些一部分无法接受圣灵的人。 Nah, bisa kembali ke nas Alkitab tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. 如果你们仔细观看， Di sini ada katakan dunia tidak dapat menerima dia. 这里说乃是人不能接受的。 Apa bedanya dunia tidak dapat menerima dia dengan dunia tidak mau menerima dia? 世人不能接受和世人不要接受有什么分别？ Ada bedanya tidak? 有分别吗？ Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus dengan dunia tidak mau menerima Roh Kudus. Ini dua pemahaman yang berbeda. 世人不能接受和世人不要接受圣灵是完全不一样的一种理解。 Pertanyaannya adalah bedanya di mana? 问题是区别在哪里？ Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus 世人不能接受圣灵， dengan dunia tidak mau menerima Roh Kudus. 和世人不要接受圣灵， Bedanya di mana? 区别在哪里？ Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， bagian firman Tuhan ini ketika saya tadi mempersiapkannya, saya melihat bagian ini sangat penting untuk kita ketahui. 当我预备这段经文的时候，我觉得是非常重要的。 Di dalam dunia ini banyak orang tidak memiliki Roh Kudus 在这个世上，有很多人没有圣灵， bukan karena tidak mau menerima Roh Kudus.
不是因为他们不要接受圣灵， tetapi tidak dapat menerima Roh Kudus. 但是他们无法得到圣灵。 Apa bedanya tidak mau dan tidak dapat? 不能和不要有什么区别呢？ Bedanya di mana? Edi? Ada bedanya nggak, Di? Bedanya sangat besar. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, ini perbedaan benar, sangat menyolok sekali. 如果你们仔细观察，真的有很大的区别。 Dunia tidak mau menerima Roh Kudus. 世人不要接受圣 Ini 灵， orientasi pada kehendak diri sendiri. 这就是关于我们自己的自由意志， Saya mau atau tidak mau. 这关于我是否要不要 Ini，berbicara tentang kehendak bebas saya. 这是关于我们自己的自由意 Tapi 志。 berbeda dengan dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. 但是和世人不能接受圣灵是不 Ini 同的。 berbicara tentang ketidakmampuan secara rohani manusia yang jatuh ke dalam dosa memiliki Roh Kudus. 这告诉我们在属灵的层次上，一个罪人是无法接受圣灵的， Seseorang yang tidak dapat menerima Roh Kudus 一个不能接受圣灵的人， bukan karena dia tidak mau menerima Roh Kudus, 不是因为他不要接受圣 tetapi 灵， karena dia tidak mampu untuk menerima Roh Kudus. 但是是他自己无法接受圣灵。 Orang buta tidak dapat melihat warna, 一个盲人无法看见颜色， bukan karena dia tidak mau melihat warna, 不是因为他不要看颜色， tetapi karena dia tidak mampu melihat warna. 但是因为他自己无法看见颜色。 Demikian juga dengan manusia yang berdosa. 我们罪人也是如此， Tanpa pekerjaan Roh Kudus, 若没有圣灵的工作 kita，tidak akan dapat memahami perkara-perkara roh. 我们无法理解一些属灵的事。 Tanpa karya Roh Kudus, 如果没有圣灵的工作 kita，tidak mungkin bisa mengenal Allah secara benar. 我们无法正确的去明白了解上帝。 Tanpa pekerjaan Roh Kudus, 若没有圣灵的工作， kita tidak dapat menerima roh kebenaran. 我们也无法去接受真理的灵。 Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang ketidakmampuan manusia berdosa menerima berkat rohani daripada Tuhan. 这是关于一个罪人无法接受从上帝而来的属灵福 Bapak Ibu 分。 Saudara yang mengikuti pendalaman Alkitab, Anda bisa mengerti apa itu kelahiran kembali. 对于那些有参加查经班的弟兄姐妹，你们一定明白什么是所谓的重生。 Apa yang dimaksud dengan lahir baru? 重生意味着什么呢？ Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi. 尼哥底母是一个犹大教的领袖， Dia seorang pengajar. 他是一个教师， Dia mengerti hukum Taurat dan kitab Taurat dengan baik. 他很了解所有的律法， Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, 但是在主耶稣的面前， sesungguhnya dia tidak ada apa-apanya. 其实他是一文不值的。 Dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang lahir baru kepada dia. 而主耶稣教导他关于重生。 Ketika Tuhan Yesus mengajar tentang hal rohani, 当主耶稣教导他关于属灵的事， Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, 尼哥底母就问主耶稣： bagaimana orang yang sudah tua masuk ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali? 已经老了的人怎么能够再一次被生下来呢？ Tuhan Yesus mengajar hal yang rohani. 主耶稣教导属灵的事， Nikodemus mengerti hal yang jasmani. 尼哥底母却了解了属世的事。 Bukan tidak mungkin ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan hal yang rohani. 也有可能，当我们教牧同工告诉你们关于属灵的事， Bapak Ibu Saudara tidak bisa menerima karena Anda memikirkan hal yang jasmani. 你们无法接受，因为你们所想的是肉体上的事。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita. 但是圣经今天告诉我们说， Ketika engkau dan saya bisa mengerti hal-hal yang rohani, 当你和我能够明白属灵的事， itu membuktikan Roh Kudus tinggal di dalam kita. 这证明了圣灵住在我们的 Yang 里面， memampukan kita mengerti hal-hal rohani. 它让我们能够明白属灵的事。 John Calvin mengatakan,
John Calvin 曾经说过， Pikiran manusia begitu dibutakan oleh dosa sehingga tidak dapat memahami terang Allah kecuali Roh Kudus terlebih dahulu meneranginya. 人的思想已经被种种的事污染了，他们不可能会明白关于上帝的事，如果没有上帝自己 Jadi 光照他。 di sini memberitahu pada kita ada urutannya. 在这里告诉我们是有顺序的， Roh Kudus bekerja. 圣灵先动工， Mata rohani kita dibukakan. 我们的属灵眼睛敞开了， Manusia mampu melihat kebenaran. 使人的眼睛能够看到真理， Kemudian manusia percaya. 然后人才能够信上帝。 Jadi dunia tidak mau menerima Roh Kudus. 所以世人不要接受圣 Ini 灵， menekankan penolakan oleh karena kehendak bebas manusia. 这代表世人拒绝圣灵，是因为他们自己的意愿。 Tetapi dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. 但是世人无法接受圣灵， Menekankan ketidakmampuan secara rohani manusia yang berdosa memiliki Roh Kudus. 强调一个罪人在属灵的层次上是无法拥有圣灵的。 Nah, sekarang kita kembali lagi ke ayat firman Tuhan tadi. 我们再看刚才的经文， Coba perhatikan perkataan Tuhan Yesus selanjutnya. 我们来看耶稣继续说什么呢？ Tetapi kamu mengenal Dia, 但是你认识他， sebab Ia menyertai kamu 因为他常与你们同在， dan akan diam di dalam kamu. 也要在你们里面。 Tuhan Yesus memberitahu kepada kita kenapa kita bisa mengenal Roh Kudus. 主耶稣告诉我们为什么会认识圣灵呢？ Karena Tuhan Yesus tahu melalui perkataan ini Roh Kudus yang menyertai kamu. 透过这句话，我们晓得是因为圣灵与我们同在。 Tuhan Yesus tidak berkata kamu mengenal Dia karena kamu mencari Dia. 耶稣没有说你们认识他是因为你们寻找他， Tuhan Yesus berkata kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu. 耶稣说你们却认识他，因为他常与你们同在。 Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaannya? 你们能够看到其中的区别吗？ Engkau dan saya bisa mengenal Roh Kudus karena Roh Kudus yang pertama dan terlebih dahulu menyertai kita. 你和我能够认识圣灵，是因为圣灵首先住在我们里面。 Engkau dan saya mengenal Roh Kudus bukan oleh karena engkau dan saya mencari Dia. 你和我能够认识圣灵，不是因为你和我先去寻找 Di 他。 sini berbicara Roh Kudus terlebih dahulu menyertai dan bekerja di dalam hati kita. 在这里告诉我们，是圣灵先住在我们的里面，并且先动工， Sehingga kita bisa percaya. 以至于我们能够相信 John 他。 Calvin kembali mengatakan, John Calvin 又说， iman bukanlah hasil kecerdasan manusia, 信心不是人类智慧的一个产物， melainkan karya Roh Kudus yang menerangi hati kita. 而是圣灵光照我们的心的一个作为。 Seorang astronot tidak dapat bertahan hidup di luar angkasa tanpa tabung oksigen. 一名太空人无法在太空中存活，如果没有氧气筒。 Masalahnya bukan karena dia kurang pinter atau kurang kuat. 问题不是他不够聪明，或者是不够强壮。 Lingkungan di luar sana memang tidak memungkinkan ia hidup dengan kekuatan sendiri. 外太空的环境根本不容许他凭着自己的能力去存活。 Demikian juga dengan manusia berdosa. 我们身为罪人也是如此， Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan kecerdasan kita. 我们不可能凭着自己的聪明智慧去认识上帝， Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan logika kita. 我们也不能靠自己的理智去认识上帝， Kita tidak mungkin menerima Allah oleh karena kemampuan kita. 我们也不能凭我们自己的能力接受上帝。 Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menyingkapkan mata rohani kita. 我们需要圣灵来打开我们属灵的眼睛。 Jika hari ini kita bisa percaya pada Yesus Kristus, 如果今天我们能够相信耶稣， kita bisa mengasihi firman Tuhan. 我们能够喜爱上帝的 Kita 话语， bisa menikmati persekutuan bersama dengan umat Tuhan. 我们能够相信与上帝子民的相交， Semuanya adalah anugerah pemberian daripada Tuhan.
一切都是上帝赐予我们的恩 Hari ini 典。 kita punya kesempatan mendengarkan Injil, ini anugerah. 我们今天有机会听见福音，这是一个恩典。 Ketika kita mendengar Injil, kita bisa mengerti ini anugerah. 当我们听见了福音，我们能够明白这也是出于 Ketika 恩 kita 典。 mengerti Injil, kita bisa percaya pada Yesus Kristus, itu juga adalah anugerah. 当我们明白了福音，我们也相信了福音，这也是恩典。 Itu membuktikan Roh Kudus tinggal di dalam kita. 这证明圣灵住在我们的里面。 Roh Kudus membawa kita orang-orang yang berdosa ke bawah kaki Tuhan Yesus. 圣灵带领我们这些罪人带到了耶稣十字架的面前。 Roh Kudus menolong kita melihat keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. 圣灵帮助我们看见救恩唯独在基督里。 Di sini memberitahu pada kita tidak ada celah untuk kesombongan diri kita masing-masing. 在这里告诉我们每个人没有任何骄傲的余地， Yang ada adalah ucapan syukur kepada Tuhan. 有的只有对上帝的赞美。 Jonathan Edwards, Jonathan Edwards， seorang teolog dan pengkhotbah terbesar dalam sejarah gereja, 一个在教会历史上最伟大的神学家， mengatakan sebuah kalimat. 他说了一句话： Segala sesuatu yang baik dalam diri orang percaya berasal dari anugerah Allah. 信徒里面一切良善的事都源于上帝的恩典， Sehingga tidak ada tempat bagi kemuliaan manusia. 因此没有任何荣耀是属于人的。 Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Hari ini engkau dan saya bisa percaya Tuhan Yesus. 今天你和我能够信耶稣， Hari ini engkau dan saya bisa menerima Roh Kudus. 今天你和我能够接受圣灵， Itu bukti bahwa Roh Kudus beserta dengan kita. 这证明圣灵与我们同在， Itu bukti bahwa Roh Kudus diam di dalam kita. 这证明圣灵住在我们里 Itu 面， bukti bahwa Roh Kudus sudah menyingkapkan mata rohani kita. 这证明圣灵已经打开了我们属灵的眼睛。 Berbahagialah. 我们是何等有福的人， Mengucap syukurlah kepada Tuhan. 我们应当赞美上帝。 Pertanyaan selanjutnya adalah, 接下来的问题 bila 是， Roh Kudus sudah berkarya di dalam kehidupan kita, 如果圣灵已经在我们的生命中动工， apa yang harus kita lakukan? 我们应该做什么呢？ Ini yang paling disukai oleh manusia dunia ini. 这是世人最喜欢的， Seakan-akan berkata, apa yang aku bisa kerjakan? 就好像在说我能为上帝做什么。 Poin ketiga memberitahu kepada kita. 第三点告诉我们说， Berjalan dalam kuasa Roh Kudus 行在圣灵的大能中， berarti membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. 意味着让圣灵在我们生命中动工。 Tuhan Yesus berkata, 主耶稣说， Roh Kudus adalah roh kebenaran. 圣灵是真理的圣灵， Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 他常与你们同在，也要在你们里面。 Roh Kudus disebut juga sebagai roh kebenaran. 圣灵也被称为圣理的 Karena 真 dia 理的圣灵， akan memimpin setiap orang percaya memasuki kebenaran Kristus. 因为他总是要引导信徒进入耶稣基督的真理， Dan tidak akan bertentangan dengan kebenaran Kristus. 也绝不会与基督的真理相违 Dan 背 ini。adalah salah satu janji yang terbesar di dalam Alkitab. 这也是圣经当中最大的应许 Roh 之 Kudus 一。 bukan hanya datang mengunjungi kita. 圣灵不只是偶然来探访我们， Roh Kudus menyatakan kebenaran tinggal di dalam kita. 彰显真理的圣灵住在我们里面。 Ini memberitahu pada kita bahwa kuasa Roh Kudus tidak jauh dari kita. 这件事告诉我们，圣灵的大能并非遥不可及， Kuasa Roh Kudus hadir setiap hari di dalam diri kita. 圣灵的大能每天都临在我们的生 Di 命， dalam kehidupan orang percaya. 在每个信徒的生命当中。 Bapak Ibu Saudara di sebuah rumah yang kosong. 亲爱的弟兄姐妹，在一个空房子， Lama kelamaan akan menjadi gelap, dingin dan penuh debu. 久而久之会变得黑暗、冰冷，然后积满了灰尘。 Ini mengingatkan saya waktu dulu saya membeli satu rumah. 这让我想起以前我买了一栋房， Rumahnya sudah lama tidak ada yang tinggal. 已经很久没有人住。 Ketika saya membuka pintu lihat ke dalam.
当我打开门看进去的时候， wah, penuh dengan debu. 很多的灰尘， Bukan hanya debu. 不只是如 Itu 此， keramik yang ada di dalam rumah itu semuanya terbuka. 那个地砖呢，也是已经翻开了。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Berbeda kalau rumah itu sudah didiami. 如果有人住的房子就 Sudah 不是如此 kita 了， huni di dalamnya. 我们已经住在里面了， Lampu dinyalakan. 灯光已经亮起来了， Ruangan dibersihkan. 房间也是已经清理了， Dan keindahan rumah itu akhirnya dihidupkan. 然后那个房子也有了生命的气息。 Demikian pula dengan hati manusia. 我们人类的心也是如此。 Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, 当圣灵住在我们里面， Ia dengan kebenaran Kristus menghidupi kehidupan kita. 他用基督的真理让我们有生命， Cara berpikir kita telah berubah. 我们的思想方式改变了， Cara berbicara kita berubah. 我们说话的方式也 Cara 改变了， memperlakukan orang lain juga sudah berubah. 我们对待他人的方式也改变了。 Hati yang dingin menjadi penuh kasih. 原本冷漠的心变得充满了爱， Hati yang gelisah penuh dengan damai sejahtera. 原本焦虑的心也充满了平安。 Roh Kudus sedang membentuk karakter Kristus di dalam kita. 圣灵正在我们的里面塑造基督的品格， Oleh sebab itu ukuran kedewasaan rohani 所以衡量属灵成熟度的标准， bukanlah seberapa spektakuler pengalaman rohani seseorang. 不是凭着一个人有多么壮观的一个属灵经历， Melainkan seberapa nyata karakter Kristus terbentuk di dalam kehidupan dia. 而是基督的品格在他的生命中有多么的真实。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Bagaimana menguji Roh Kudus hadir dan diam di dalam diri kita? 如何去考验圣灵住在我们的里面呢？ Dia akan menegur kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. 当我们陷入最终的时候，他会责备我们， Dia akan membuka pengertian kita akan firman Tuhan. 他会开启我们对上帝话语的悟性。 Dia akan menghibur kita ketika kita menghadapi penderitaan. 我们在面对苦难的时候，他会安慰我们。 Dia akan memberikan kita damai sejahtera di situasi yang tidak mungkin ada damai. 在一个我们不可能得到平安的情况下，他会赐给我们平 Dia akan 安， memberikan kita keberanian untuk bersaksi. 他会给我们勇气去做见证。 Dia akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. 他也在我们生命中让我们结出圣灵的果子。 Seorang teolog Roh Kudus yang terkenal bernama John Owen. 有一个圣灵神学家名叫 John Owen， Dia mengatakan, 他曾经说过， karya terbesar Roh Kudus bukanlah membuat kita kagum pada diri sendiri. 圣灵最伟大的工作不是让我们对自己感到仰慕， Melainkan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. 而是使我们越来越像基督。 Sebagai penutup, 作为总结， ada seorang pelukis terkenal bernama Holman Hunt. 有一个很著名的画家名叫 Holman Hunt， Dia melukis sebuah lukisan yang sangat terkenal. 他画了一个很有名的一个画作。 Yesus berdiri di depan sebuah pintu sambil mengetuk. 主耶稣站在一扇门的外面，正在抠门。 Ketika lukisan itu dipamerkan, 当这幅画被展出的时候， seorang kritikus berkata, 有一位评论家说， ada kesalahan di dalam lukisan ini. 这幅画里面有一个错误， Lukisan ini tidak ada gagang pintunya. 这扇门没有门把。 Holman Hunt pelukis itu menjawab, Holman Hunt 回答说， ini bukan sebuah kesalahan. 这不是一个错误， Pintu ini melambangkan hati manusia. 这扇门象征着人的心， Gagangnya tidak berada di luar, 门把不在外面， tetapi gagangnya ada di dalam. 而门把是在里面， Dengan anugerah daripada Roh Kudus yang ada terlebih dahulu, 是因着圣灵的恩赐早在我们的里 yang 面， melembutkan hati kita, 软化了我们的心， sehingga memampukan kita membuka pintu itu dari dalam. 使我们能够从里面打开那扇门。 Saudara-saudari yang terkasih,
亲爱的弟兄姐妹， Roh Kudus telah diberikan bagi setiap kita yang percaya. 圣灵已经赐给了我们每一个信徒， Dia hadir menolong kita. 他临在要帮助我们， Dia hadir menghibur dan menguatkan kita. 他安慰我们，帮助我们。 Pertanyaannya bukan lagi apakah Roh Kudus ada di dalam hati kita atau tidak. 问题不再是否圣灵住在我们的里面， Pertanyaannya adalah apakah kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. 问题是我们是否愿意让圣灵在我们的里面动工呢？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹 Mungkin，hari ini Anda yang duduk di tempat ini ada yang sudah merasa lelah, letih dan lesu. 可能很多在座的弟兄姐妹已经感到很疲惫、很疲乏。 Firman Tuhan hari ini menghibur Anda. 今天上帝的话语安慰你们， Anda tidak sendirian. 你们不是孤单一人的， Roh Kudus siap menolong Anda. 圣灵已经准备好要帮助你们。 Maukah Anda membiarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus? 你要让你的生命被圣灵引导吗？ Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Roh Kudus menyertai kita, membawa kita kepada Kristus. 圣灵引导我们，带领我们到基督的面前。 Roh Kudus membuka hati kita untuk percaya pada Yesus Kristus. 圣灵也敞开我们的心，让我们能够相信耶稣。 Roh Kudus mengubah hidup kita untuk serupa dengan Kristus. 圣灵也改变了我们，让我们能够越来越像基督。 Dan akhirnya Roh Kudus akan membawa kita bertemu dengan Kristus dan menikmati kemuliaan Kristus. 最后，圣灵会带领我们在荣耀中与基督相见。 Bersyukurlah untuk pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. 我们要为圣灵在我们生命中的引导而感恩， Biarkanlah kuasa Roh Kudus menyertai kita. 也让圣灵继续的引导我们。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福我们每个人， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan, air mata, penderitaan, sakit, penyakit. Tuhan Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Kami bersyukur Bapa untuk Roh Kudus yang menyertai kami, tinggal di dalam kami, diam di dalam kami, yang menghibur dan menguatkan kami. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Ajarilah kami Bapa membiarkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Berkati juga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan baik secara online maupun onsite. Biarlah kami boleh menaati firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Bersyukur berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati.